Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak saya ucapkan kepada tuan-tuan acara, bagi tuan imam, barisan tuan kuasa masjid dan seterusnya. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam mana disebut barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, dalam ceritakan tentang keluarga bahagia, anak cemerlang, anak berjaya, memang penting kita memulakan sebuah keluarga, membuat tapak asasnya. Kalau kita nak tanam, kalau kita tanam pokok kotum lah tumbuh, kan. Kadang-kadang kita niat kita nak tanam pokok yang baik-baik, baja pun baik-baik, tapi tumbuhnya tak betul. Sebab apa? Bajaan dia secara siram pun tak betul, terlebih air pun pokok boleh mati, ya? Kalau kita kurang air pun mati juga. Jadi nak membela pokok ni, nak bagi dia kembang tumbuh dengan baik, ya? Bukan hanya baja, bukan hanya benih, tapi semua ni dia proses. Dia merupakan satu proses. Bukannya lahir je, pandailah anak ni, tak ada, tak dapat macam tu lah, kan? Sebab kita ni manusia, dan itu sebabnya baru-baru ni saya adalah berceramah, tentang tajuk cabaran pembinaan keluarga pada masa kini. Jadi banyaklah yang disentuh. Kita merasakan jawapan mudah kita media sosial. Jawapan kita media sosial. Hari ini media sosial, anak WhatsApp lah anak, tak ada juga. Ada juga media sosial digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, ya? Ada juga media sosial berkongsi benda-benda yang baik. Cuma ada tak dinafikan setiap perkara tu ada orang ambil kesempatan untuk buat benda-benda tak baik. Itu biasa. Dan kita sebagai manusia, Allah Ta'ala kurniakan akal fikiran untuk menilai mana satu yang kita nak pakai, yang elok ke yang tak elok, kan? Jadi itu sebabnya dalam tu saya bentangkan 3 aspek asas. Sebelum perkahwinan lagi dah ada masalah, semasa perkahwinan pun ada masalah, lepas perkahwinan pun ada masalah. Lepas perkahwinan tu masalah dengan mak ayah, masalah dengan ibu ayah mertua, masalah dengan ipaduai, masalah komunikasi, masalah pendapatan, masalah ekonomi semasa. Macam yang itu boleh selesai lah sebenarnya, boleh diselesaikan bila dah berlaku. Cuma yang paling basic adalah sebelum perkahwinan itu sendiri dah ada masalah-masalah. Apa maksud dia sebelum perkahwinan itu ada masalah? Yang pertama tak layak. Yang pertama tak mampu. Yang kedua tak layak. Dia nampak macam lebih kurang, tapi ada beza sikit. Tak mampu, tak layak, dan yang ketiganya ikhtilal. Bila kata sebelum perkahwinan, nombor 1 kita kata tak mampu, maksud tak mampu dari segi keuangan, tak mampu tu, kan Nabi pun pesan, kalau kamu tak mampu, baiklah kamu puasa. Nabi kata, kan, Nabi suruh kita puasa. Maksud tak mampu ni duit tak ada. Jadi nak kahwin tak ada duit. Orang dulu tanya, kau ada duit kau nak kahwin ni? Kau dulu tak ada cakap tu, tapi kita tengok dia ni baik. Orang dulu tengok dia tak ada duit pun, dia ni baik. Tu yang dulu dengan mas kahwinnya, dengan mas kahwinnya RM300 hutang sebut,
dan dia tak mampu, tapi keluarga dia yakin dia boleh jaga anak dia. Jadi dia mampu. Hari ni tak mampu, tapi dimampukan dengan personal loan. Tu kan faham? Pinjaman pribadi. Dan pinjaman pribadi itu pula ada pinjaman yang tidak mematuhi syariat. Maknanya pinjaman tu interest dengan riba, kan? Pinjaman yang macam tu ambil sebagai benih asas nak bina keluarga. Macam tu tuan dan perempuan bayangkan macam mana nak elok rumah tangga. Basic ni pun dah tak betul. Itu sebab kata tak mampu buat cara tak mampu. Tu belum cerita lagi anak tak bekerja, apa pun tak pandai, tapi semua mak ayah sponsor. Tu sebab saya pesan pada mak ayah yang kerja ada bencen, jangan habiskan duit untuk anak. Mak takkan tak boleh tolong, ayah takkan tak boleh tolong, anak sendiri nak kahwin. Yang sadap kau, yang susah aku, kenapa? Macam tu hang jawab. Mak ayah pula tahu habis duit pencen, habis duit simpanan dia kan, sebab nak bagi anak tu kahwin. Agak-agak kan. Ingat hari tua kita, duit tak buat mati lah mak. Cakap anak tu kan pandai dia cakap kan. Iyalah, memang duit tak buat mati mak rasa mana ada cakap dia tu macam tu lah. Tu pertama, tak mampu. Yang kedua, tak layak dari segi background dia. Nak didik orang, nak didik diri sendiri pun tak berbela. Macam mana nak jaga anak orang, macam mana kan? Diri sendiri pun tak berbela, macam mana cara nak didik anak-anak. Sebab kita tahu kan, percentage hari ni dalam Malaysia hari ni, dalam setiap satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Mana start ceramah ni dah seorang cerai dah. 30 minit seorang, 30 minit seorang. Rekod tahun dulu, hari ni kahwin, esok cerai satu hari. Yang terbaru dalam majlis yang sama bercerai. Dia baru lepas nikah, lepas tu baru nak baca lafaz taklik tu, tiba-tiba tolonglah keluarga perempuan tu menjerit, cerita hantaran tak cukup, dia ceraikan dengan talak 3 depan semua orang. Jadi kalau siapa nak pecah rekod tu, habis dia kat nikah tu cerai, tu kalau pecah rekod tu lah kan. Tu kira gila lah tu kan. Jadi itulah hebat di Malaysia ni, kes dia. Jadi itu yang kedua, isu tak layak kan. Tak layak ni maknanya termasuk juga dia tak mampu mendidik, tak mampu nak jaga, termasuk lelaki atau isteri yang bakal isteri yang panas baran. Panas baran tak layak kahwin gitu kan. Dipijak bini tu, sepak anak orang kan. Itu sebab bila lepas akad nikah dah banyak dah keluarga, terutama mak ayah pengantin perempuan tak buat penyerahan anak tu. Kan? Buat penyerahan dah habis akad nikah, salam anak, salam menantu lelaki tu, salam dengan ini, ayah serahkan anak ayah ni pada kau jagalah dia. Kalau dia buat salah, kau teguhlah dia baik-baik, janganlah kau pukul dia. Ayah sendiri pun jontik dia pun tak pernah. Wahala ayah membalun anak budak kecil kan, tapi cerita macam tu lah, dia cakap macam tu kan. Jadi jagalah dia baik-baik, didiklah dia. Dan kalau tiba-tiba anak ayah ni rindu nak jumpa dengan mak ayah, janganlah kau larang dia balik. Kalau boleh, insyaAllah dia dalam majlis tu baru dia ingat tu, dia janji tu, baik-baik, insyaAllah saya akan buat apa yang cakap. Memang tak baik lah. Yang dia heboh lagi kan, jalan kereta api tu ambil gambar, baring ni nyarap ni jalan kereta api, jalan kereta api Tampin, baring nyarap menyala macam tarik pergi masjid besi Putrajaya, kain kau kat dinding 8 kali orang dua tadi habis semayang tak habis tengok perempuan. hilang fokus ambil wuduk macam tu lah. Dan yang ketiga, tak kurang pentingnya masalah yang berlaku sebelum perkahwinan adalah ikhtilaf.
tak jaga batas hubungan sebelum kahwin. Bukan kata pasangan tu, bukan kata pasangan yang nak kahwin tu. Pasangan tu sendiri, lelaki tu dengan perempuan lain, perempuan tu dengan lelaki lain. Dah macam-macam buat, dah terusah kasih uraikan, semua faham. Itu antaranya lah. Jadi setiap orang mengidamkan keluarga yang bahagia, kerana keluarga merupakan orang yang bernilai dalam hidup kita dan mampu menjamin kesejahteraan, kestabilan emosi dan mental. Memperolehi keluarga yang bahagia adalah penting untuk pembinaan dan pembangunan diri kita dan keluarga. Dan masalahnya hari ini, pelbagai masalah yang wujud seringkali dikaitkan dengan kegagalan sesebuah institusi keluarga. Kita tengok anak tu pun tahu orang budak tu siapa mak ayah tu, orang katanya mak ayah dia siapa kan. Itu sebab ni kita kaitkan keluarga bahagia tadi, anak-anak berjaya tadi kan. Jadi bagaimanakah pandangan Islam? Bagaimana pandangan Islam? Kalau lihat pembinaan keluarga itu dimulai dari tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu sendiri telah menunjukkan membentuk, membina sebuah keluarga yang tenang, bahagia, gembira, penuh dengan perasaan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallah al-azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Dengan mawaddah, kasih sayang, memenuhi syahwat. Cara nak bina keluarga tu, maknanya nak memenuhi keinginan syahwat mesti kan perkahwinan. Kahwin barulah jalan mana-mana lain. Ini jalan mana lain baru kahwin. Orang tua-tua dulu-dulu kalaulah ada kes-kes yang terlanjur disuruh orang kat kampung, budak perempuan disuruh sampai beranak besar, lepas itu suruh dia pindah ke tempat lain. Hari ni dah terlanjur bersanding pun, bersanding. Kita kahwin ni lah, jangan bersanding. Masa tengah bersanding tu nampak perut dia besar, bukan macam perut dia besar sikit ke orang semua nampak. Hari ni tak ada malu lah. Hari ni tuan-tuan buat kan, beragak kan. Orang dulu suruh, tak ada tunjuk ke orang lah kan, sampai dia beranak kan. Itu sebab Islam dia memelihara, menganggap kahwinan ni katanya suci berbanding pada pahaman-pahaman yang lain tu. Di luar negara tu ada yang duduk serumah dengan girlfriend, anak ada sampai 3-4 orang lah. Anak sampai 3-4 orang, sampai orang tanya dia bila nak kahwin. Kami belum terfikir lagi pasal kahwin. Kan jawapan dia, anda tak ada kan. Macam tak ada apa-apa lah. Kan ada seorang pelakon international lah, semua tahu lah. Dia berlakon kungfu handa, berlakon lawan handa, kelakar, pempelakar, tahu kan seorang kan. Saya tak sebut nama dia. Ada anak luar nikah seorang. Anak luar nikah dia. Anak luar nikah itu merimpat kat keluarga, minta sedekah apa semua. Jadi pada dia benda tu lazim kat dia. Tapi kat kita memang tak normal, tetapi berlaku tak juga. Di satu hospital besar ni, besar dekat dalam Malaysia ni, ada seorang ustazah, dia yang beritahu kat saya, ada seorang dia melahirkan anak luar nikah, Melayu Islam, melahirkan anak luar nikah yang ke-7. Kat rumah dah ada 6 anak luar nikah. Dan baru-baru tu dia lahirkan anak yang ke-7. Ustazah ni tanya dia, macam mana ada lagi seorang nikah? Yang ni dia dah janji nak tanggungjawab kan? Tanggungjawab. Macam mana dia cakap, tak paling kan? Kita pun dah belum paling kan? Itu payah kan? Dan cakap itu sebabnya kita nak mengembangkan zuriat keturunan manusia dengan cara yang diizinkan oleh Allah, memandang perkahwinan itu sebagai ikatan yang suci.
Tu sebab kalau kahwin buat majlis. Nabi khabar dekat Abdul Rahman bin Auf kan, ada waktu selepas peristiwa hijrah tu, tak lama, dalam beberapa bulan lepas tu terbau bau wangi daripada Abdul Rahman bin Auf. Apa wangi mana bau kau ni Rahman? Ni saya terjemahkan balik lah, tak ada macam tu burak dah. Bola dah tu burak cakap orang bau lah ni kan. Pokoknya kau ni mana kau kahwin kau? Macam tu lah. Bau wangi-wangian itu wangi-wangian orang menikah. Ya benar Rasulullah, aku berlepas mengahwini seorang wanita Ansar. Maka buatlah oleh matu urus, kata pesanan ni, walaupun hanya dengan seekor kambing. Sebab apa? Sebab nak war-warkan ke orang yang tahu kau dah kahwin. Itu sebab kita buat majlis kahwin ni, sebab biar orang tahu anak kita tu dah kahwin. Bukan nak tunjuk berapa ribu kau punya duit dan berapa orang yang tajuk majlis kahwin tu. Tak kan? Wedding of the year. Macam tu lah kan. Ni rasa kat kampung kita ni tak ada orang lagi handal. Hui, dia tumbang bukan khabar lagi dah, untung kan? Macam tu lah, contoh lah kan. Bukan itu maksud dia, nak memasyhurkan pada orang kampung, pada orang masyarakat, anak kita dah kahwin. Dan kalau orang nampak tiba-tiba dia dekat kedai makan tu dah tepuk tampar, dah poluk-poluk lah, tak ada lah orang terkejut, pahal lah tu. Dia tu dah kahwin ke belum? Tak jadi fitnah. Macam tu lah kan? Pahal lah anak darah tu duduk atas ibu imam tu, rupa bini muda imam. Contoh, saya tak cakap imam sini dah, ni tempat lain. Contoh kan, mana kata benda tu salah satu tujuan pernikahan. Dan kemudian mengembangkan surat keturunan manusia, timbul rahmah, kasih sayang murni tumbuh dari jiwa yang paling dalam. Nampak perasaan dia, kasih sayang, sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak terbatas. Itu yang sekarang ni dia kata apa? Panjang galah keranji dikait, halban tua kedidi menyanyi, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Bukan makna tak bergaduh, mestilah ada gaduh-gaduh sikit baru dia beranak. Contoh gaduh beranak, contoh kan. Makna gaduh tu maknanya si mengajuk-ngajuk sikit kan. Dah tua mengajuk, memanglah nama pun manusia, tapi fikir orang muda yang mengajuk. Tahu betul orang tua ni mengajuk, tak ada mana dah. Kalau memang mengajuk, memang tahu lah. Tapi macam mana kita konolah pujuk. Orang ni dia kawan tu mengajuk sampai seminggu dia buat tak hati kan. Konolah pujuk. Bunga cempaka berseri-seri, melati layu di petik penghulu, asmara cinta menampi janji. Asmara tu ditampi tu dapat janji tu kan. Kemudian pelangi rindu di lastik jerbu. Rindu adalah jerbu. Jerbu apa? Itulah ujiannya dalam perkahwinan. Ada dulu elok, yang semua elok kan, cakap elok, kontut berwangi kan dulu. Dia kata sodak pula bau ni, minyak wangi apa kau pakai? Kontut tu bang. Tengok dulu. Sekarang kalau bau kontut ni, kau nak buang air pergi dah pula punya marah. Sekarang tu beza dulu dengan sekarang kan. Salak dipangkin sebiji hilang, jerami padi merungkup kayu, hendak kahwin dengan yang disayang, mengharapkan cinta mekar selalu. Sutra kembayat pakaian asing, berseri-seri keraplah dipandang, cinta karat kenangan bersanding. Tengok, cinta karat, cinta tu dah mula karat lah, kenangan bersanding kan. Suami isteri mengharap sayang, mulurut lalang risau kerengga, ku bukit indah hutan diradah, hidup girang bergurau senda, tergigit lidah janganlah marah. Maksudnya kalau ada satu dua masalah, janganlah bongi tu, sabar. Ni nak pergi masjid dengan Syamsul debat ceramah, bodoh baik doreh lah, lambap kau lambek payah parking kau pun kodoh ni tegeh-tegeh dia marah bini. Ni dah datang dengan ceramah, yang bini memanglah lambek lah sikit, badan dah mula borek, lutut dah mula sakit, jalan pun berset dah,
Tadi sebelum dia nak siap tadi, dia komen-komen dapur. Yang mentah tu jantan tu juga, kan? Jadi janganlah kau marah bang. Dia nak jawab boleh jawab, tapi dia fikir dia orang ceramah, dia sabar ya kena balun ke lelaki dia. Arwah wan saya main, arwah nenek lah nenek. Bila abah saya main start motor, nak copek kan. Kalau apa nak arwah nenek kan. Kau nak pergi kau pergi lah, memokak contoh lah. Macam tu kan. Jadi mana kata macam kita sebutkan tadi, maknanya memang akan ada ujian dan dugaan dalam perhubungan. Dan kebahagiaan keluarga ni, bila sebut keluarga bahagia ni, sebelum kita nak cerita mendidik bawa anak berjaya ni, dia tidak hanya diukur dari segi material. Bahagia ni bukan ukur secara material saja, tetapi diukur sejauh mana ketaatan keluarga itu kepada Allah. Kehidupan yang mementingkan kebendaan, hiburan dan kebebasan sosial tanpa terikat batasan syariah dalam rumah tangga pasti akan menimbulkan masalah. Wah, bahagia ni bebas, bahagia ni duit banyak, bahagia ni rumah besar, tak semesti orang dulu-dulu karen pun tak ada. Betul tak? Makan pun kau dapat makan ayam tu mewah lah tu. Berabot nak makan paha dulu, tapi bahagia. Hari ni tak berabot makan paha, satu keluarga makan paha kan. Kudung ayam dah semua ambil paha ni, isi tak ada ambil. Jual kata tengok kat pasar raya, paha kepak kata kan. Betul kan. Dulu tak, dulu berabot sampai kacik-kacik hati lah. Tapi ramai tak perasan, mak langsung tak makan sebab nak bagi anak makan, dia dapat kuah jadilah mak. Yang penting anak dan puas makan. Betul dulu. Jadi bukannya kebendaan tu. Jadi pasti akan timbul masalah. Tapi bukan bermakna keluarga kita ni tak perlukan. Macam tu tak payahlah kaya, tak payahlah rumah, tak juga. Kena ada juga. Kalau ada pun baik, kan? Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, termasuk di antara kebahagiaan seseorang adalah memiliki rumah yang baik, kenderaan yang baik, dan isteri yang baik atau salihah. Kena ada rumah yang baik. Rumah yang baik tak semestinya mahal, ya? Rumah yang baik itu cukup. Saya tengok ada satu program My House TV Hijrah dari buat di Terengganu. Rumah kan, pemisah tempat tidur anak lelaki dengan anak perempuan adalah almari. Ni almari dan sebelah almari tu ada katil. Katil tu 3 anak perempuan tidur di katil. Anak lelaki tidur atas lantai. Itu pemisah. Rumah kecil. Belajar dekat meja yang letak kipas tu, kipas meja tu. Tu dah sikit gili-gili guna meja. Anak cerdik semua. Cerdik semua anak. Ayah ambil upah siang potong ayam kecil-kecil, dapat upah berapa ringgit, antara RM15 ke RM20 satu hari. Tentulah besarkan anak-anak. Itu kita datang masa tu program TV Hijrah dengan Yayasan YBIM masa tu bagi sponsor tambah bilik, renovate rumah dia tu buat. Dengan masa tu adalah dengan sumbangan daripada kerajaan negeri Terengganu dia buat jadi lawa rumah dia. Buat macam tu kan. Tapi nak tunjuk kan rezeki dia lah kan. Keluarga pun keluarga yang baik, anak ya Allah yang hafal Quran, anak yang belajar universitinya kan, belajar pun bagus. Jadi makna kata dia bukan tak semestinya fizikal, tetapi kalau ada baik. Si anggota mengetahui cinta sejati, cinta tertinggi setiap mukmin adalah kepada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Setelah itu barulah cinta kepada ibu bapa, suami, isteri, anak, saudara seiman seagama dan lain-lain. Firman Allah SWT katakan, jika bapa-bapa anak-anak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Itu sebab jangan kita lebih-lebih nak sampai lupa kepada Allah, ya?
Macam ni kan ramai orang kaya. Saya tengok kereta kat luar di godang-godang lebar-lebar saya tengok tu. Tapi alhamdulillah tak lupa dia datang masjid. Dia duduk dia tahu besar pahala. Dia bukan nak kerja duit dia, kerja pahala. Siapa yang datang bersolat di masjid, salah satu macam Nabi itu datang solat di masjid, kemudian dia berhenti dan dia duduk. Selepas solat dia duduk di tempat solatnya sehingga tunggu waktu solat yang lain. Sesungguhnya pada waktu duduk itu dia masih lagi dianggap sedang bersolat pahala. Itu yang rugilah siapa beralih lah, kurang contoh lah. Tapi nak beritahu tu antara kelebihan. Malahan yang berjalan bersemayang di masjid tak lain tak bukan Allah anugerahkan kepadanya setiap langkahnya. Langkah yang pertama ditinggikan darjatnya, langkah kedua diampunkan dosanya, dan begitulah seterusnya sampai dia sampai ke dalam masjid. Jadi kalau nak lagi banyak lagi pahala, daripada rumah jalan kaki. Rumah tak adalah jauh mana, Lu Gajah daripada Lu Gajah sampai Senyap dah tak rupa orang sampai Senyap kan. Naiklah kereta tu kan, naik motor tu tak ada masalah dah. Ketang parking kan, jalan tu langkah tu kira juga kan, macam tu. Ini tak dapat dah, nak jauh lagi jangan suka hatilah kan. Kemudian kesolehan dan dekatnya seseorang pada Allah akan mempengaruhi besarnya cinta suami isteri dan juga anak-anak. Itu cerita tadi kan, bila nampak mak ayah ni, mak ayah sentiasa jadi model, jadi contoh kepada anak-anak. Dia tengok mak ayah semayang, anak-anak semayang. Dia tengok mak ayah dia rajin pergi masjid, anak-anak pun pergi masjid. Dia tengok mak ayah dia kan pagi subuh dia bangun semayang, dan kita pun tengok anak-anak tu pun bangun semayang. Ni kadang-kadang nak semayang, kenapa tak kejutkan anak? Sianlah bang, dia orang tak puas tidur lagi. Saya dulu ada seorang kawan saya masa saya belajar di universiti dulu di Shah Alam, dia tidur 2 hari. 2 hari tidur kan? Berapa banyak kelas dia tak pergi? 2 hari. Orang besok bangun tidur, dah pukul berapa dah? Dia lain, hari apa dah? Dia soalan dia tanya hari apa. Saya punya poning dengan kawan saya seorang, Allah, lanjut sadap dia boleh tidur. Tak poning saya tanya, kau tak poning ke kepala kau tidur lama-lama? Tapi alhamdulillah lah, bila dia dah keluar daripada universiti tu, dia kerja dekat satu college, dia dah sambung belajar sekarang, dia punya pangkat doktor sekarang. Ada. Saya kata kau tidur macam dulu ke? Tak ada. Gila, 3 hari tidur, ya entahlah tak ada tu kan. Jadi kadar cinta suami isteri dan kadar cinta anak-anak kepada ibu bapanya dan ibu bapa kepada anaknya bergantung kepada nilai ibadah dan keimanan pasangan. Kita tak sadar tuan-tuan bodoh yang kita buat, bangun pagi subuh kita paksa anak kita bangun. Sebab itulah kita kata dalam bab semayang kan, Nabi kata didiklah anak-anak kamu bersolat seawal umur 7 tahun, dan seandainya tidak solat, rotannya ketika umur 10 tahun. Maknanya syarat nak rotan anak 10 tahun tu mesti 7 tahun dah start ajar. Bukannya 10 tahun suruh solat, dia tak nak solat tapi rotan ni 7 tahun tu kita tak suruh. Tu isu dia. Jarang orang yang dah didik anak daripada 7 tahun 10 tahun tak solat, jarang. Tu sebab kejut anak sembahyang subuh tak ada kesian-kesian, sian bang anak kita tak puas tidur, tak ada kejut kan dia. Kanak-kanak umur 4, 5, 6, 7, 8, 9 lebih mudah nak dibentuk berbanding kanak-kanak yang berusia 40 tahun dan ke atas. Tu kena faham kan? Itu bukan robong kan, itu buluh. Buluh ni tuan-tuan, standard buat lomang ni, lomang dengan meriam buluh, one off ni. Sekali bakar dah selesai, ubat dah lah, tak ada guna dah buluh, buat pijak lah. Ya, dia cakap betul, baik bakar kayu api lah. Jadi daripada awal kita tak nampak saham tu, satu hari nanti tiba-tiba kita dah dalam kubur dah ni. Anak-anak kahwin,
Dia cakap, dia pegang tangan bini, wahai isteriku. Oh, faham dengan. Apa kata kalau mulai esok kita solat subuh berjemaah? Okey je. Kenapa bang? Oh, sebab dulu arwah ayah dan arwah mak abang tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Abang nak kita teruskan mana tu? Mengalir palo kayak gitu tuan-tuan dalam kubur ni. Ini tak kan? Bang, besok malam kita karaoke nak. Kenapa lah? Arwah ni dulu hari Jumaat malam ni memang karaoke yang mampu. Apa saham kau tinggal tu anak kau ni kan? Iya, banyak ibu lain kan. Kita orang memang biasa tak sah ke tu. Ayat dia tak sah ada tak ada. Kita orang kalau tak karaoke ni tak sah dah. Ada satu lagi kat Melaka. Kat Melaka ada setengah tempat lah di Melaka. Kita orang kalau kena kahwin tak ada joget lambat tak sah. Aduh, tak sah. Dia menambahkan syarat sah nikah tu. Kan? Tapi dah banyak tak ada lah. Yang tu Melaka-Melaka yang dah yang salah hari bulan lahir. Itulah mana. Tapi yang ni okey ya. Kebanyakan tak ada lagi dah. Habis dengan bapak-bapak pengantin, mak-mak pengantin. Makcik-makcik beriau. Badan semua dah oversize dah. Orang tengok lah apa kono tu lah. Pantang dengan lagu kan. Macam tu lah. Jadi cinta yang tidak didirikan atas dasar mahabbatullah, kecintaan pada Allah hanya akan menjerumuskan kita ke dasar jurang kelalaian dan kehinaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hak atas dirimu yang harus kau tunaikan. Dirimu memiliki hak yang harus kau tunaikan, dan keluarga memiliki hak atas dirimu yang harus kau tunaikan. Maka tunaikanlah hak masing-masing dari semua itu. Tanggungjawab suami bukan setakat membeli peralatan dan kelengkapan rumah sahaja. Tanggungjawab kehendak isteri dan membantu suami mengurus rumah tangga. Kan? Manakala semua orang kena fikir macam mana cara nak menambah mekarkan lagi kasih sayang dalam rumah tangga. Jadikanlah rumah tangga ini sebagai markas, tempat, pusat, HQ untuk membentuk akhlak kepada ahli keluarga, termasuk anak-anak. Atau tadi anak-anak cemerlang tadi, ajar dia tentang adab dan akhlak dalam rumah tangga yang baik. Jangan isap rokok nak pesan ayah tu. Masa ayah tu pesan sambil ayah isap rokok, kan tak kono. Macam tu lah kira kan? Jangan isap rokok nak, jangan. Tu yang saya nampak kat masjid kat Simpang Empek, kat Pulau Pinang tu. Ada satu masjid tu, dekat dinding tu ada keputusan majlis fatwa kan? Terfatwa pengharaman merokok. Dia bagilah dalil ayat Quran dengan hadis, dan kesimpulannya rokok itu haram. Seorang pakcik tu baca tu sambil isap rokok. Tak terdayung betul tengok. Dia nengok macam nolak. Saya puas mikir apa yang pakcik ni fikir. Bayanglah keadaan ni tuan-tuan kan. Unik betul keadaan. Saya cuma tak ambil, kalau ambil gambar, ambil story tu jadi hal kan? Kita nak lah kan. Kemudian kalau kita tengok, suami menghidupkan semangat memahami agama, sehingga isteri dan anak-anak memahami cinta pada agama. Tengok Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS akhirnya berkahwin dengan Zulaikha. Zulaikha yang dulu tergila-gilakan dia, sampaikan Zulaikha tu memeluk Islam, kahwin dengan Nabi Yusuf. Tapi bila dah kahwin dengan Nabi Yusuf, punya cintanya kepada Allah, dia takut yang ketampanan suaminya Nabi Yusuf yang handsome ni menyebabkan dia lupa pada Allah, maka dia mengurung dia di dalam bilik beribadah pada Allah. Bayangkan Zulaikha mengurung bilik sebab dia takut nampak lelaki handsome dan lupa ke Allah. Kita macam mana? Kita tak ada fikir macam tu Ustaz, sebab muka suami kita orang memang muka tak boleh belah lah. Bukan macam tu. Maksud dia tu nak bagi gambaran, jangan menyayangi pasangan tu sampai kita letak Allah terkedian.
Makna kita jadikan yang paling mudah sekali, aku sayang isteri aku ni, cantik dia apa semua, sayang semua kerana Allah. Oh, tu terbaik. Aku sayang anak aku ni kerana Allah. Tu sebab aku tak bagi anak aku ni main aja. Aku bagi anak aku ni ibadah. Aku nak anak aku mengaji. Sebab apa? Kerana Allah. Tentu cerita kan. Tahu anak-anak cakap elok-elok. Sebab apa? Kerana Allah. Itu cara kan. Itu kan kita kata tadi, dilihat kepada tujuan asas pernikahan. Kenapa? Mana? Jadi Zulaikha ni dia cuma mengurung diri dia. Kalau kita nak baca kisah ni, baca dalam kitab Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Sampailah turun perintah Allah kepada Nabi Yusuf untuk bersama dengan Zulaikha. Kenapa? Sebab Allah bakal mengurniakan zuriat yang bakal menjadi nabi yang seterusnya. Jadi Nabi Yusuf kata, aku diperintahkan oleh Allah untuk bersama dengan kamu, wahai Zulaikha. Dan sungguhnya Allah nak memberikan zuriat bakal Nabi pada masa akan datang. Disebabkan itu dia bersama dengan Nabi Yusuf, sebab dia yakin itu perintah Allah. Macam itulah orang perempuan tak adalah sebab nak melahirkan sesiapa dah, tapi sebab kita melayan suami kita kerana Allah. Bahagialah hidup kan. Jadi bila lelaki tanya tu tak adalah banyak cerita. Sekarang kalau tengok, saya paling terkejut dah macam mana siang tadi ada orang share satu video dekat saya. Seorang perempuan boleh mengadu, boleh meluahkan, dia kelabukanlah muka tu. Dia kata dia tak puas bersama dengan suaminya, maka dia bersama dengan lelaki lain. Astagfirullahaladzim. Dia share tu. Dia kata saya pun ada keinginan. Nampak? Sebab apa jadi macam tu? Sebab meletakkan target dia tu. Asas nikah kenapa? Kalau foto kau ada masalah, cakap dengan lelaki kau tu, saya nak abang faham tak abang? Apalah kau pergi cari lelaki lain pula? Janganlah bagi alasan. Sedangkan ikatan pernikahan tu dah kabar ikatan yang suci. Cakap dengan lelaki kau, kau tak boleh nak apa, dia mengadukan pejabat agama. Laki dia tak apa bodoh, tak nak lah dia, saya tak boleh tahan, jaga ni ikhtilat nak kena jaga. Macam-macam lelaki dilayan dia mengaku tu yang laki orang, bini orang tu. Itu sebab kita pun heran kan. Itu sebabnya sekarang ni dah ada peraturan lah, tak boleh dah hantar mesej yang bukan honey, link dia, baby, semua tak boleh. Kita tempat kerja. Sebab apa? Ikhtilat. Inilah nak kena jaga. Baru ni ada seorang pegawai, saya maklumat lah, seorang pegawai, bos, orang perempuan dengar tu mesti tak sanggup dengar ni. Saya kena cerita kat, ada satu bos ni dikenakan tindakan tata tertib. Sebab apa? Sebab menghadiahkan staf perempuan dia baju dalam. Bayangkan sampai tahap tu. Dan so tak boleh tidur perempuan tu. Kan nak marahkan bos dia, kan tahu kek lelaki kan satu hal. Kena dia dibincang-bincang dengan suami dia, buat report mengadu. Sebab kadang-kadang ramai perempuan, ramai wanita yang bekerja, dia tak berani buat aduan. Suami kena faham ni, dia tak berani buat aduan sebab tu bos dia, sebab tu ketua dia. Tapi kena buat. Orang perempuan tak boleh diam. Tu hak kita sebagai wanita. Kita ni isteri, kita kena jawab. Sebab kadang-kadang ada sampai satu tahap mesej tu, isteri, apa suami you tak ada, malam ni bolehlah tidur sama. Biar tak? Sukalah tengok badan you, rasa geram nak peluk, boleh tak I nak peluk you? Yang perempuan ni takut nak jawab kan, nak marahkan bos, dia diam dia. Bila dia diam, satu hari suami tu baca mesej tu, kenapa kau tak jawab? Kau setuju ke? Dah gaduh laki bini. Itu saya kata tadi, ikhtilat tadi. Orang perempuan kena jawab, minta maaf tuan, boleh tak tuan jangan hantar mesej macam ni lagi. Jawab. Kalau tuan hantar mesej macam ni, mana tuan tak hormat kat saya, tak hormat kat suami saya, tak hormat kat keluarga saya. Tolong jangan ulangi perbuatan ni tuan, saya minta tolong sangat. Sebab tu tak naik pangkat, tak apa, semua rezeki Allah bagi.
apa kita nak risau kan. Tu cerita banyak tuan, polik-polik hantar gambar lucah lah, hantar video-video. Hari ni semua sonang yang sekarang ni sen. Sebab apa? Test market. Orang ajar laki-laki tu kan, orang ajar kan. Banyak kes tu. Saya sebut tu mana tahu lah tu kan. Kemudian bila dah tak jaga batas tu nanti, anak-anak pun terbabit. Terbabit. Bila rumah tangga masalah. Pernah sekali saya berceramah dekat satu daerah, dekat satu sekolah, tajuk dia Dilema Ombak Rindu. Satu sekolah. Kenapa sekolah tu pilih tajuk tu, sekolah rendah? Satu sekolah tu jumlah pelajarnya dalam 90 lebih. Satu tahun satu kelas. Mana darjah satu kelas, darjah dua satu kelas, darjah tiga satu kelas. Apa isu dekat sekolah ni? Isu di sekolah ni kebanyakan ibu bapa budak-budak ni dah bercerai-berai. Dan masalahnya adalah mak ayah budak-budak tu dah bercerai-berai, mak dah kahwin lain, ayah dah kahwin lain, duduk di kampung yang sama. Bila anak balik sekolah, mak kata, kau jangan balik sini, pakcik kau tak suka, kau pergi balik mak ayah kau. Balik mak ayah kau, pergilah balik mamak kau, bukan balik sini. Sudahnya budak tu tidur kat masjid, tidur kat surau. Tu cakap, jangan ingat tak ada kesan pada anak. Orang perempuan bila kita cakap benda ni, kadang dia akan menyalahkan lelaki. Ya betul, faham, tapi macam mana pun boleh tak sabar sikit. Contohnya bila dah gaduh kan, ceraikan saya. Orang perempuan dia copek betul ya tu, ceraikan saya tak kira, pandang muka saya, ceraikan saya. Lepas tu lelaki kata apa? Jangan, sabar. Apa ayat lelaki? Fikir anak-anak. Ada perempuannya, saya ngeleng-ngeleng. Tengkau baik perangai, kau tak fikir anak lah. Kono juga. Masa tu orang lelaki cakap apa pun kono tu kan. Tapi betul, saya pesan tolong fikir anak. Marah macam mana pun, fikir anak. Ada sekali ni nak ceritakan seorang ibu tunggal bawa anak pergi kelab dandut, mabuk. Ni kisah benar ya? Samsul debat ni ramai orang ingat. Bila kau nak bola ni cerita tak ada, membohong. Ada orang komen Samsul debat bawa cerita tu, termasuklah marin cerita tu dulu cerita songau tu cerita betul. Saya tak ada baik-baik cerita orang tu kan. Kalau Samsul Debat bawa cerita tu, kalau mengangur tu betul cerita. Seorang mak ni, ibu tunggal janda, bawa anak pergi kelab malam, kelab dandut, mabuk. Dah mabuk, bawa anak lelaki mabuk seorang balik rumah. Dan lelaki ni merasa kedua-duanya, mak dengan anak-anak ni rasa, mak dengan anak tu dia rasa dua-dua. Ya Allah Akbar tuan-tuan, dengan kuasa Allah, dua-dua ni tuan-tuan, emak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Bayangkan, hari yang sama Allah nak tunjuk. Pagi emak malam anak, macam tu lah bikon. Macam mana budak tu, dua-dua baby tu macam mana? Apa status tu sesama dia? Adik-beradik ke pak saudara? Lagi teruk daripada keluarga 69. Macam tu lah teruk hari ni kan? Ingat tak kes yang baru ni, yang dekat Selangor, yang bunuh perempuan yang mengandung kan? Budak lelaki, budak perempuan. Perempuan tu ada boyfriend, lelaki tu ada girlfriend, tapi dia bersama dua-dua ni sampai mengandung perempuan. Tompek yang dibunuh perempuan tu, tompek dibakar, tompek dia buat projek tu lah. Dah dibunuh, tikam, bolah perut, buang janin, bakar, esok datang lagi bakar.
Salah yang budak lelaki itu bekas pelajar sekolah agama. Memang tak heran lah, sebab lagi tinggi agama, setan hantar, yang dihantar jago orang tu memang yang pangkat tinggi juga kan. Yang datang masjid ni bukan pangkat-pangkat prebet, setan hantar. Mestilah yang power-power general-general Angkatan Panglima hantar. Tak main lah. Yang prebet-prebet tu hantar yang untuk yang main gitar atau berjalan tu dia hantar untuk prebet dia. Tak payah susah, dia memang tak susah mana nak jago ya tak kan. Dia hantar kat gelanggang takraw tu, yang budak memang hanyut sampai ke isyak tak boleh balik rumah tu. Tu dia hantar tu lah. Tapi yang datang masjid semua pangkat tinggi-tinggi. Lain kaedah ada ngacau tu. Ya. Sebab setan mengacau. Memang setan dia bisik, kobek. Banyak. Kita boleh tengok pun takut kan. Patutlah orang tua dulu khabar apa, bolo, lembu, sok kandang pun tak sesusah jaga anak perempuan orang. Apa sebab kan? Sebab ni tiba-tiba kita pula anak tu baru bertunang, peluk rapat-rapat, nanti jatuh, nanti naik motor, bangang lah mak macam tu anak tu kan. Ni kena jaga tu. Cinta inilah yang bila suami menghidupkan semangat memahami agama, sehingga isteri dan anak-anak sebagai cinta pada agama Allah dan Rasulnya. Cinta inilah akan menghidupkan cahaya hati anggota keluarga sehingga perbuatannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Jom kita keluar makan nak, abang, isteri nak jom kita keluar pergi makan, tak sabar rasanya, dah lama kita tak makan kat luar, abang, boleh tak kita solat dulu? Okey, lupa pula. Tengok suami dapat bini macam tu baru steady. Abang, kita solat dah dulu, kita pergi, okey? Macam tu lah kan. Solat memakak, kau nak tak? Suami pula kan, ya. Suami isteri berpesan-pesan menasihat, halo nganga, halang ngaci, solat dulu, nanti kita keluar makan sama-sama. Macam tu. Tanamkanlah sikap percaya diri yang tumbuh dari iman kepada Allah, kasih sayang, kemesraan, saling menghormati antara anggota keluarga dalam suasana tauhid. Berkomunikasilah dengan anggota keluarga dengan lembut dan mengutamakan musyawarah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Itu sebab Nabi sebut dalam khutbah yang terakhir Nabi kata apa? Nabi kata, berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri-isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Tengok balik khutbah terakhir Nabi juga sebut apa? Apabila dia sempurnakan hak, kan dia cakap ni, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Dan apabila hak kamu disempurnakan, maka berikanlah mereka makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ada hujungnya, bagi makan, bagi pakai, bagi tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Nampak? Nabi sebut tu suruh bagi dengan kasih sayang, bukan bagi saja. Dia bagi duit, nah ambil, memakai agak berambut, bukan macam tu. Nah sayangku, sudilah kiranya menerima wang belanja pada bulan ini. Ini saja kemampuan suamimu. Macam tu menginsafi ceramah malam ni, esok tu dia bagi. Isteri pun cakap, abang tak usahlah susah-susah, sesungguhnya cukup dengan kasih sayang abang yang abang berikan selama ni. Dorang ambil balik duit tu. Kalau dia cakap macam tu lah kan, tak adalah, bagilah dengan suasana kasih sayang, ambil lah duitnya. Isteri pun tengok dalam sampul, tengok RM20. Abang, kalau RM20 baik tak payah. Namanya jangan macam tu. Jangan macam itu. Cakaplah, abang bagi RM20 ni, sikit abang bagi ni, abang ni ada duit ke tak? Sian abang, tak naklah abang, tak apa, abang pandailah abang cari sendiri. Doakan dia, kalau ada lebih abang bagi lebih. InsyaAllah abang tak pernah putus doa saya pada abang. Macam tu kan. Ataupun suami bagi, sayang sudilah terima duit belanja bulan ni, tak adalah banyak, mana ada 2,000. Setuju tak orang perempuan? Setuju nak? Mengangguk lah.
Tu dalam contoh pun dah nampak dah mata duitan itu contoh. Belum betul-betul lagi tu. Tapi betul lah tu kan. Tapi orang perempuan dia boleh bila suami bagi sayang sedihlah terima duit belanja bulan tak adalah banyak sangat 2,000. Orang perempuan boleh, wahai suamiku, saya tak nak duit sebanyak ini, abang simpan untuk keluarga kita, sebab saya pun kerja, pandailah saya cari sendiri, abang jangan risau ya, yang penting abang jaga keluarga kita. Jadi orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Dia dengan beritahu tu, kalau kau dah bagi tu memang diambil, memang tak ada mana, dia tolak lah. Jangan mimpi lah kan, tu takkan berlaku. Jadi nak bagi tu fikir dulu, bagi dengan suasana kasih sayang. Jangan sekali-kali lelaki rasa bagi itu sebagai terpaksa. Bagi dengan kasih sayang, insya-Allah murah rezeki. Daripada kita membahagiakan perempuan lain, bahagiakanlah isteri kita. Kau nak apa? Kau cakap. Teragaklah nak makan kuih keria antarabangsa. Kau bagi dia dengan orang putih, orang negro semua bagi sekali semua. Dah antarabangsa. Kan? Dia nak kuih, bagi kuih. Dia nak ikan, bagi ikan. Teragaklah bang nak makan ikan nihang. Teragak nak makan sotong. Teragak nak makan lempeng. Balon makan. Biar ada lebar pintu rumah dah. Tak apa dah. Yang penting kau bahagia. Ya. Bahagiakan isteri kita. Yang isteri pula bahagiakanlah suami. Kan? Macam tu. Nabi ajar apa? Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Kalau jaga baik-baik ni, masuklah ke dalam mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Nak masuk pintu syurga, pilih pintu. Tu orang perempuan lebih. Jadi jangan petikai orang lelaki. Faham? Inilah kita yang nak jaga dia. Perempuan tu salah dia. Aduh, jawapan. Kalau saya dalam posting dalam media sosial saya tagur kan, orang perempuan nak masuk syurga senang, jaga ni, jaga ni, jaga ni. Asyik perempuan ni kena jaga. Orang nak pergi kau masuk syurga ni. Apa yang kau banyak cekadak lah. Orang perempuan boleh pilih pintu nak masuk syurga. Orang lelaki mana boleh pilih dapat masuk untung. Semua neraka ni. Termasuk yang cakap ni. Jadi orang perempuan, Allah dah bagi lorong, kenapa nak pilih masuk neraka? Tak usah. Ya? Jadi lepas ni jaga maruah diri, jaga maruah suami, dan taat perintah suami. Apa yang suami nak, setuju. Faham tak orang perempuan? Faham kau tidak? Faham, setuju tak? Tak, salah tu. Kan? Dia gambar sangka buruk, rasa setuju, mesti fikir benda tu. Cuma fikir setuju ni banyak benda-benda yang baik. Jangan kita melawan, kan? Berkomunikasi dengan lemah lembut, utamakan musyawarah. Komunikasi boleh dalam bentuk lisan atau bukan lisan, tingkah laku, mimik muka, tulisan, gerakan anggota badan. Dia panggil isteri dia, masa isteri dia dah seberang jalan dah. Isteri tanya, wah macam tu lah. Yang bini bagus macam tu jadi. Ini pokak kau dengan Rahman. Satu pokan nampak ada bergaduh tengah jalan ni. Kan macam tu lah. Kemudian ucapkanlah salam sekali keluar dan masuk rumah, berkatalah ucapan yang baik kerana menjadi teladan bagi anak. Anak pun jadi macam tu. Ini terperanjat bila balik, terperanjat masih bila balik, main sogah yang masuk dalam. Anak-anak pun macam tu. Assalamualaikum, anak Umi dah balik. Macam tu dia kata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, masuklah. Ada je mak kat dalam ni. Mak, adik dah balik. Iya, dah pergi mandi, solat, lepas tu main makan. Wah, macam tu. Okay?
Berlaku adillah dalam melayani anak-anak supaya terhindar perasaan dengki. Nampak? Anak-anak berjaya, anak-anak cemerlang, sifat dia pun ditentukan dengan apa yang kita layan, apa yang kita buat dalam tindakan kita sehari-hari. Layanlah, berlaku adillah dalam melayani anak-anak supaya terhindar perasaan dengki, iri hati dan dendam. Anak-anak yang lebih kecil menghormati adik-beradik lebih tua darinya. Abang dan kakak harus menolong adik. Tanamkan sifat ini pada anak sehingga tidak ada permusuhan dalam keluarga dan mereka saling menyayangi. Berikan teladan kepada anak, bukan celaan dan kekerasan. Berikan sikap terbaik, kerana bagaimana sikap kita terhadap anak, begitu pula lah sikap anak kepada kita kelak. Itu penting. Kita nampak dalam satu media sosial tu, seorang budak ni dia balik, dia remaja dalam umur 20-an 30-an, dia balik nampak ayah tengah menyangkung dengan cucu tu, dia sepak ayah tu, terbalik ayah. Ada orang komen ni biadab sungguh, kurang ajar. Betul lah tu, tapi soalan yang timbul, siapa yang ajar anak tu supaya jadi kurang ajar? Budak tu bukan tiba-tiba kurang ajar. Bukan kata tak ada salah budak tu ada salah, tapi mak ayah pun main peranan. Sebab apa yang kita buat dulu, melayan anak ada tahap dia. Kata Saidina Umar, kalau nak didik anak ni 3 peringkat: 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan selepas 14 tahun. 7 tahun pertama, layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi. Kedai iku RM2.50 banyak, kedai RM2 pun ada. Belilah barang-barang yang murah tu bagi ke dia. Selesaikanlah kondak dia tu yang murah-murah ya. Layan seperti raja. Tapi 7 tahun pertama sahaja. Masuk 7 tahun kedua, 8 sampai 14 tahun, layan anak seperti hamba. Dah mula bagi dia kerja, tolong kemas rumah, sidai kain, basuh baju sendiri, lipat kain, baju letak kat tempat kotor mana, pastikan meja dah makan tu lap balik, kutip nasi yang berterabur, lap meja, dah makan basuh pinggan. Sebab dia kena buat benda tu. Sebab itulah juga yang saya kena buat begini. Arwah abah lu tanya berapa ramai orang gaji di rumah, sampaikan kau boleh lotak pinggan kau teteh tu, berapa ramai nak komenkan barang cakap. Jadi sampai sekarang lah membiasakan diri tu, tak boleh nampak pinggan mangkuk dalam sinki tu, memang copek lah masuk. Kecuali 5 orang yang lantak 5 orang tu kan, tapi masih. Jadi mak kata memang betul. Tu sebab ni kita pun dah dipesan kan, rupa-rupa ada hikmah di sebalik itu. Kita kalau tidur malam dengan senang hati terlontang, pinggan mangkuk pun terbiar kat dapur tu terlontang, maka setan sadap betul belum-belum mengoncingkan pinggan mangkuk itu. Tu sebab kalau kita dah basuh-basuh ada lagi tak larat, tangkup kan. Jadi itulah dia. Tu sebabnya paling senang pinggan mangkuk sendiri basuh. Ajar anak kita, basuh baju seluar kau sendiri, gosok baju kau sendiri. Tak boleh terbakar bocor bila lantak jadi lain kali kalau ada baju ganti itu dia tahu dah suhu macam mana, dia belajar itu. Jangan kita memanjakan anak sampai 40 tahun. Dia jadi masalah ni daripada 7 tahun sampai ke teruk. 7 tahun pertama sampai ke teruk layan anak macam raja, tu masalah. Dan selepas 14 tahun, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua layan seperti hamba, selepas 14 tahun layanlah anak seperti sahabat, berkawan dengan dia. InsyaAllah itulah yang terbaik. Kemudian, wahai isteri, berterima kasihlah atas kebaikan suami dengan senyuman manis atau kata-kata cinta, atau maafkanlah kesalahan dan kekurangannya. Kalau berlaku satu masalah, ni pesan saya kepada isteri-isteri sekalian, semua puan-puan, saya pesan satu perkara. Suami kita ni manusia, dia tak lari daripada buat salah. Tolong faham cakap saya ni. Ya, orang perempuan penang sedia kanan, nak tengok skrin pun tak apa. Tolong sangat-sangat
suami kita ni pun manusia, dia tak lari daripada buat salah. Dalam dia buat salah tu, lapang hati kita, selagi boleh maafkanlah, ya. Tapi jangan sampai tahap dia dah pijak kita tampar sampai berdarah tu, pergilah report pejabat agama. Ini dah berdarah, kenapa tak pergi report ke hak? Yalah sikit je ni. Jangan, tak maksud saya tu. Selagi boleh kita maafkanlah, ya, maafkanlah kesalahan dan kekurangannya. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat pada isteri yang tidak tahu bersyukur pada suaminya dan ia tidak merasa cukup darinya. Kekurangan suami itu kita tampung-tampung lah, ya. Saya tak sukalah abang ni sampai bila nak kerja macam ni, contohlah, ya. Ada suami tak berkojo ceramah, ya, contohlah. Contoh kojo juga tu, ya. Abang ni jadi jaga sampai bila bang? Biarlah, yang penting rezeki yang halal, kan? Nabi pesan cari rezeki halal. Nabi tak kata jadi lawyer, jadi engineer. Nabi tak kata jadi tokoh korporat. Nabi kata yang penting halal, kan? Nabi SAW juga bersabda, wahai sekalian wanita, bersedekahlah kerana aku melihat majoriti penduduk neraka adalah kalian. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, kenapa demikian? Maka Nabi menjawab, kerana kalian banyak melaknat dan mengkufuri kebaikan suami. Jangan dalam banyak-banyak tu, so gomok-gomok ikan ada tulang. Kau dah faham saya sebut? So gomok-gomok ikan ada tulang. So kuih-kuih ikan ada isi. Sebaik-baik manusia ada kekurangannya, seburuk-buruk manusia ada kelebihannya. Jadi kalau kita pilih nak tengok yang buruk lah kita dapat. Tapi pandanglah yang baik-baik. Jangan samakan suami kita yang memiliki Proton dan Pro 2 itu dengan yang memiliki Tesla. Nah, dia bukan masalah kereta, masalah orang tu, ya, kan? Faham tak? Jangan gitu salahkan orang, ya. Dan jangan salahkan hukum, jangan salahkan orang yang salah tak mengikut syariat. Itu saja. Pergaulilah keluarga suami dan kerabat-kerabatnya dengan baik. Simpanlah rahsia keluarga. Pergaulilah saudara dia, kerabat dia, suami, isteri, pergauli. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan sekalian, dah bernikah ni isyak masuk ke berapa ni? Dah lebih lah, kau nak beritahu, tahu lah, ya, sikit ni. Itu sebab pesan, kalau dah kahwin pesan, pergi rumah pak saudara, mak saudara belah suami, pergi rumah pak saudara, mak saudara belah isteri, pergi, tak faham, pergi. Ayah pula cakap 9 dah. Hari ni dah tak ada dah, kadang-kadang Nabi nikah senyap pergi ziarah di rumah Pak Long dengan Mak Long, di rumah Pak Ngah Mak Ngah belah suami, di Pak Lam. Ini siapa pula? Ni Pak Cik, ni adik yang bongsu, adik ayah yang paling bongsu sekali. Oh ya kau jumpa belah mak perempuan lelaki ni, oh ni dah habis, pergi pula belah perempuan. Itu tujuannya cuti seminggu tu. Ni leko dia nak pergi Jakarta lah, dia pergi honeymoon ke UK. Tak aja jauh nak, kata sampai jumpa dah habis bateri. Cubaan habis bateri lah.
Okey. Ni pergi bercuti, pergi honeymoon ni mustahak kan. Honeymoon tu kendian, selesaikan tu silaturahim pak saudara, mak saudara. Orang Negeri Sembilan dulu kalau pergi jumpa pak saudara, bawa bokor. Bawa bokor ni, bawa penganan, bawa dodol, bawa wajib, kisahlah. Bawa bekas sampai ke rumah pak saudara tu, pak saudara ambil bokeh tu lah, ada bokor. Jadi dia ambil isi itu, dalam bokeh tu dia letak duit. Dulu sekarang ni tak payah pun, tak apa. Penting bawa buah tangan, bawa buah ke limau ke apple ke lansat ke manggih ke musangking ke kan. Assalamualaikum ni ha, ada sikit lah kau ni susah ya. Yang sebenar nak kena-kena tu tak pergi UK pun tak apa, pergi Uben okey sikit ulu bendul kan. Macam tu ya, jangan pening-pening kepala. Pergaulilah dengan baik, bersimpatilah terhadap duka cita dan kesedihan suami. Kenapa bang? Abang jatuh motor tu, siannya abang. Macam tu lah. Kenapa bang? Jatuh motor, padanlah muka, bawa lah motor lagi lah. Kawan tu dah lah jatuh, sedih pula dengan bini cakap macam tu. Didiklah untuk keluarga hidup sederhana hingga tidak boros dalam makanan, minuman, pakaian, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Didik ni rumah tangga, baik isteri, baik suami, baik anak-anak, supaya tidak boros. Barulah anak-anak pun faham. Hanya yang tahu tentang susah, faham nikmat senang kan? Firman Allah SWT, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kenali dan faham isteri kan? Sehingga tahu apa yang disukai isteri. Tadi suami, kenal isteri kan? Penuhilah dan juga tahu apa yang dibenci dan jauhilah, dengan syarat tidak dalam perkara maksiat kepada Allah, kerana tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Itu kena jaga. Jadi insya-Allah anak-anak pun akan terjaga. Tanggungjawab ketua keluarga, lindungilah keluarga kita, diri kita daripada neraka. Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Mendidik itu adalah hak ibu bapa. Didiklah anak-anak. Sabda Rasulullah SAW, setiap anak yang dilahirkan adalah keadaan yang bersih, melainkan dua orang tuanya yang bertanggungjawab mencorakkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kitalah yang nak didik anak-anak kita. Bahagia lebih mudah nak didik anak. Kalau kita hidup kita cacar merbau, susah malah kita nak mendidik dan mencorakkan anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya rumah tangga ni satu amanah, bukannya satu apa. Saya tak pernah lagi tuan-tuan jumpa orang yang gembira kahwin. Maksud yang gembira kahwin ni, seronok dia kahwin, jarang jumpa. Yang ramai seronok nak kahwin. Tak lama lagi nak kahwin, nanti datang lah ramai-ramai tau, bawa family tau datang kat jemputan. Tu ramai. Tapi dah kahwin, macam mana kahwin? Okey tak? Boleh lah, boleh lah jawab. Ayo. Itu macam giang warna nampak kahwin kan? Baru tahu kahwin tu tanggungjawab. Tanggungjawab baik suami, baik isteri, semua tanggungjawab. Tu sebabnya dia ajar tentang nak mendidik anak ni. Nabi kata apa? Ta'dibu auladukum bi salasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Adabkan anak dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang Nabi, sayang Rasul. Ajar dia. Bila sayang tu macam mana? Bila sayang nombor 1, bila sayang tu nombor 1 apa? Nombor 1 dia akan amalkan apa yang Nabi buat, tinggalkan apa yang Nabi larang. Yang kedua apa? Yang keduanya, dia juga akan selalu berselawat ke atas Nabi sebab dia sayang Nabi. Selalu sebut nama Nabi. Sebab Nabi kata apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Ajar anak kita macam tu. Tu bila hari Maulud tu kan, berarak kat sekolah tu, suruh dia berarak tu. Berarak, nanti selawat tu, kuat selawat dapat pahala. Kan sebab Nabi kata inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada kiamat kelak adalah orang banyak berselawat pada aku. Yang kedua, bihubbi ahli. Ajar anak-anak kita sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang? Kona pun tidak. Konalah tahu
salah silah keluarga Nabi itu siapa, siapa anak kan, anak ini siapa, anak perempuan ni siapa, tahu, isterinya siapa, yang dia tahu cucu Hasan Husin tu dia tahu, kan, aku dah tahu. Kemudian biqiraatil Quran yang ketiga, dengan membacakan ayat suci Al-Quran, mengaji. Sebab Al-Quran ni adalah silibus ilmu pada masa dulu. Sekarang ini bukan hanya Al-Quran, dan kena juga belajar ilmu dunia untuk manfaat manusia dan juga bekalan akhirat juga. Itulah dia, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebutkan tentang keluarga bahagia ni, macam itulah tuan-tuan dan sekalian. Kalau nak sampai ke Pondok Bilal, singgah ke Duri, masak serentak. Kalau tak pandai menumbuk sambal, kan, tak patah lagi hendak memasak, janganlah bergaduh, kan. Kelubi dan keranji beralih dulang, bekalah bingko ke Tanjung Sena. Suami dan isteri berkasih sayang, kekalah bahagia ke hujung nyawa. Berangan-angan dayang bercelak, selendang labuci tebal sulaman. Di tangan-tangan sayangkan anak, sayangkan isteri tinggalkan. Jadi mana kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup kita ni dalam berkeluarga ni, kita bagilah kasih sayang kepada keluarga kita. Bentuklah, sebab bila keluarga kita bahagia, mudahlah kita nak membentuk anak-anak kita untuk menjadi berjaya. Mudahlah kita nak develop keluarga kita, membangunkan keluarga kita menjadi keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan usian, cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang di laut, sampan kelok balik ke Tanjung, hati terkenang bulat menyebut, ya sebaik pihak masjid menjemput hari ini, rasa nak junjung.